Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hari ini saya membuat video tentang pengalaman saya serba sedikit berkenaan dengan cabang inilah ilmu hakikat makrifat ni. Pengalaman tentang saya berdepan dengan orang-orang yang mengaku ada hakikat dan makrifat. Jadi saya ingin beritahu atau berkongsi serba sedikit tentang apa yang saya alami. Begitu jugalah tuan-tuan ada pengalaman lah dengan orang-orang yang mengaku menguasai ilmu hakikat makrifat ni. Jadi saya mula dengan pengalaman bertemu dengan orang-orang yang mengaku diri dia makrifat lah. Okay. Jadi ada dua golongan lah. Biasanya orang tua dan orang muda. Jadi kalau orang tua ni lain rentak dia sikit lah. Selalunya dia lebih memonopoli perbualan dan orang tua ni selalunya dia menyangka dirinya amat menguasai ilmu hakikat makrifat ni. Dan kita ni kalau muda memang makna bawah pada dia lah. Sebab dalam ilmu hakikat yang saya perasan, mereka ni seolah-olah ada hierarki lah. Ada seniority. Yang muda tu mustahil lebih pandai daripada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya berdepan dengan banyak lah yang golongan-golongan yang dah berumur ni yang suka bercerita tentang makrifat ni. Duduk je kadang kita kat mana-mana dia jumpa, terus dia buka cerita ni. Rahsia konon, rahsia Tuhan, rahsia Allah, rahsia apa yang dia nak tu, kita tak tanya pun dia cakap. Dia tak tahu yang sebenarnya dekat YouTube ni, dekat internet, dah berlambak-lambak orang bercerita tentang makrifat dengan hakikat ni. Contoh saya tunjukkan dalam ni kan. Ni channel dari Indonesia. Ni baru satu channel kan. Yang lebih bukan-bukan ni lagi banyak nanti. Kalau dicari-cari kan semua ni. Tengoklah. Tuan-tuan boleh cek lah ni channel apa ni kan, dekat sini dia tulis. youtube.com Gusti Yan Al-Banjari. Okey. Jadi nantilah kita buka macam mana orang tua punya bahagian. Okey, golongan muda ni pula mana yang sebaya saya atau muda kan, dia lain sikit. Dia tak maknanya dapat menguasai sesuatu, ialah mungkin dia tak banyak, tapi tak sabar-sabar nak bercerita. Maksud apa ya, seolah-olah nak bercakap juga hal ni. Dia tak kuasai, tapi dia nak cakap juga. Tu dia. Jadi kalau kita yang sama-sama dengar, kita macam rasa janggal lah. Yang disebut tu rasa tak betul kan, tapi dia nak cakap juga. Itu dia sibuk nak bercerita. Baru dengar 3-4 kali, dia pun nak sibuk nak cerita dengan orang lain. Rahsia dia kata. Rahsia. Tapi sibuk nak beritahu. Tak habis-habis dia nak buka mulut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Jadi balik pada golongan tua tadi ni.
saya dapati mereka ni memang suka dominan lah. Dominan berkenaan dengan topik-topik tertentu. Tapi dengan saya tak dapat lah dia nak buat kan. Sebab saya, ialah satu faktor kenapa kita yang muda ni susah sangat dengan golongan yang dah berumur ni. Sebab satu faktor usia tu kan, kita ni orang Melayu banyak menghormati orang tua. Kadang-kadang kita terpaksa mengalah. Bukan sebab kita salah tau. Cuma kita mengalah, tak nak provokasi tu bertambah tinggi. Sebab bila saya berdepan dengan orang yang sudah berumur ni, sebab dia memang bersangka, memang dia orang dah menguasai ilmu tasawuf ni. Bukan tasawuf. Tasawuf ni lain tuan-tuan. Ilmu hakikat dengan makrifat ni. Okay. Jadi, yang saya perasan, sebahagian daripada orang-orang tua ni suka sangat merendah-rendahkan terutamalah ustaz, para ustaz. Dia akan cakap, ustaz, kau dengarlah tu ustaz syariat. Remake macam, yelah, macam leceh dia mana lekeh kan. Ustaz ni lekeh dia ni. Dia pun tak seberapa, dia nak kata orang lekeh. Dia tak tahu ke seorang untuk menjadi ustaz ni, dia daripada sekolah menengah, ataupun kita tengok daripada sekolah berapa tahun dia ambil kata-kata 4 dengan 5 kan, sekolah agama atau sekolah pondok apa semua kan, tu dah 2 tahun. Lepas tu sekolah dia kalau hafiz tu kan, daripada umur berapa tu dia dah jadi hafiz Quran. Lepas tu dia sambung belajar kitab. Lepas tu dia sambung lagi, kalau rezeki dia ada, dia boleh sambung kat Mekah, Madinah, Jordan apa semua. Lepas tu dia balik, mungkin dia nak sambung lagi belajar macam cabang lagi, syariat, maqasid lah, apalah semua yang kita sampai tak faham kan. Bermacam-macam tok guru, lecturer dia jumpa. Kalau dekat Mekah, kalau di Madinah tu macam-macam lagi dia boleh ambil cabang sub ilmu tu. Makna dia major lain tapi dia boleh ambil belajar sendiri lah dengan lain-lain. Okey, dengan lagi menguasai bahasa Arab dengan bahasa ni kan. Dia yang tutu bangka ni baru dia belajar dengan satu guru tu je. Dia kata dia ilmu tertinggi. Tu perasaan aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Bila saya berdepan dengan diorang ni, yang seperti saya cakap, diorang cuba menguasai perbualan dan dia akan berbual dengan budak-budak. Dia suka berkumpul dengan budak-budak. Kalau dia ada regu dia, macam satu dua orang yang sebaya-sebaya dia, ataupun apa, yang lain tu, yang dua tu pun dia takkan cakap sebab dia tak semahir orang yang bercakap tu. Kalau satu meja dekat kedai mamak tu kan, yang tu akan diam dan dia akan tolong sokong dia. Contoh ni saya tunjukkan macam ni lah. Contoh dengan ni. Siapa nama ni? Syekh Ghazali. Kita tengok tak? Ni bukti dia. Dia boleh cakap 4 jam. 4 jam. Apa nak cakap ni? 4 jam. Ni, apa lagi kat sini? 2 jam setengah. 3 jam. Ada. Bila pergi surau, ngantuk. Nak cari dinding. Cerita ni, dia punya sembang sampai 3-4 jam.
banyak lagi ni. Ni contoh, saya bukan hina dia, saya cakap pasal semua orang kebanyakan ni macam ni. Kalau tuan-tuan dah biasa dengan video-video ni, tuan-tuan kajilah, tengoklah macam mana. Sembang benda yang sama je. Tak ada perkara baru. Ni, beberapa video yang yang paling awal ni, saya tu, tuan-tuan pergi tengok satu persatu sampai ke yang terbaru ni, sama je. Tak ada benda baru pun. Perangai macam tu juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni satu lagi ya. Orang ni. Ni kalau dia bercakap, tak ada siapa pun yang nak berdialog dengan dia ni. Dia orang, kalau tuan-tuan tahu kan, yang dah pernah pergi sekolah pengajian tinggi ni apa semua, kita dah beri ruang untuk cuba kaji, walaupun ayat Quran, kita boleh bangkang. Lepas tu nanti baru dia bincangkan apa maksud ayat tu, tafsir ni apa semua, dia pergi, dia cari hadis apa semua, nak sokong, nak bantah, nak apa, ayat-ayat kontra, ayat-ayat yang tak masuk akal kadang-kadang, yang kalau kita awam ni kan. Itu ayat Quran. Boleh kita tu lecturer dia orang boleh buat perbincangan, buat debat. Tapi dalam cabang ni tak ada debat. Dia telan je semua kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila kita berdepan dengan orang tua ni kan, itulah masalah kita. Kita tak boleh sangat nak mengatakan macam mana nak menang. Sebab saya dah buat trial and error kan, tentang macam mana nak berdialog dengan dia orang ni. Yang kalau kata kita ikut je, tak dengar je, okey, tu dah biasa. Sekala saya, makna yang orang yang saya bangkang kan, saya bangkang, saya petikaikan ni mana usul, di mana ni. Muka berubah. Dia tak boleh terima. Itu yang masalah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Tapi berbeza dengan orang muda. Sebab orang muda ni, dia punya ilmu dia tak berapa tinggi sangat. Bukan tak berapa tinggi, memang tak tinggi pun. Sama macam untuk dia pun. Tapi masalah dia orang ni tak sangat dominan. Dia macam dia pegang hujah tu, dia tak beranjak daripada hujah tu kan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nak beritahulah sedikit pengalaman saya lah berdepan dengan beberapa orang tua. Pada satu masa dulu saya ada berdepan dengan lebih kurang 4 orang kan. Masa dia, yang saya tahu, satu tu dia lah tok guru, dia ada anak murid. Lepas tu yang kedua tu dia mengaku dia anak murid kepada tok guru tu. Lepas tu ada geng dia ni pula mengaku dia Al-Hafiz, tapi dia masuk cabang ni lah. Kemudian kawan saya depan saya ni anak murid kepada tok guru tadi. Jadi berbincanglah tentang satu insiden yang berlaku, yang kawan saya ni sudah memukul seseorang.
tak macam mana perbualan tu bermula lah. Daripada santai-santai cakap benda bukan ni, tiba datang ke topik tentang roh. Tentang roh. Jadi bila dia yang kira apa, kawan saya punya, dipanggil abang lah kan. Tapi saya tengok dah macam dia anggap tutup guru dia lah. Sebab dia banyak belajar daripada orang ni. Dia bercerita tentang roh. Lepas tu, kawan saya ni dikentang kat polis. Sebab dia memukul orang. Dia cerita tentang Tuhan. Tu Tuhan lah, sifat Tuhan. Okay. Jadi daripada perbualan tu, saya tak menyampuk. Dia orang bertiga gancak cerita tentang kawan saya ni. Jadi bila saya mula bercakap, masa tu saya ingat saya umur saya baru macam mana, 20-an lah. Okay, akhir 20-an. 20-an. Jadi bila dah habis, saya mula cakap. Saya cakap satu persatu, saya guna step, tingkat mana, step by step kan. Makna mula daripada macam mana belajar, apa sepatutnya kita dan matlamat ilmu ni, dan roh yang boleh keluar masuk alam barzah ke alam dunia ni. Saya cakap apa semua hampir 15 minit. Tak ada siapa yang dia orang berempat ni, tak ada siapa pun nak sangkal saya. Jadi kalau saya nak cerita detail tu agak panjang lah. Jadi kesimpulannya, dia orang dah terdiam. Tak boleh. Tiba-tiba yang dalam yang paling tinggi tadi hierarki yang ni, saya cakap yang paling tua sekali tu, yang betul-betul tua, rasa tercabar, dia buka bab lain. Inilah satu masalah diorang ni. Bila diorang dah tak boleh gigit kita, dia akan buka topik lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lepas tu dia buka topik bismillah pula. Tadi kita cerita pasal dia memukul orang. Lepas tu daripada pukulan itu ialah disebabkan sifat Tuhan dan keturunan dia. Ini kalau tuan-tuan tak main cabang keturunan ni, alam ghaib ni, agak susah nak faham lah. Tapi siapa yang dah melibatkan diri ni kan, sebab dia orang ni lain sikit. Kalau takat yang tuan-tuan jumpa dekat kedai mamak sembang tarikat hakikat ni, makrifat hakikat ni, dia tak masuk alam ghaib ni, tak punya cerita. Dia tak main, dia belum main lagi ni dalam cerita tentang keturunan. Dia berapa keturunan, dia ada keturunan wali. Okey. Itu lagi tu. Lepas tu ada lagi apa dia panggil, cabang gelap dia. Jadi saya hentam tu dua cabang tu. Kan? Dia ingat kita budak. Bila dia memukul orang tu tadi, dia kata daripada roh keturunan dia datang tutup nenek dia, sebab dia ada gelaran. Macam saya pun dia ada bagi gelaran. Dia, kalau tuan-tuan perasan, zaman-zaman dulu dia orang tak pakai nama betul tau. Dia panggil Tok Janggut, Tok Putih, Tun Perak, ya ke tu, Datuk Raj Mahajar Lela. Dia bukan nama tau, dia gelaran. Sama dengan orang ni, kalau dia masuk cabang ni, dia akan dapat gelaran-gelaran. Dia ada yang upgrade daripada gelaran, nanti dia naik gelaran lain. Contoh Anjang Muda, kan, Anjang Tua, Datuk Mahajar Lela, Tok Janggut Laksmana Bentan, kan macam tu lah.
Kalau nanti kalau yalah, tuan-tuan masuk cabang tu faham lah. Dan siapa-siapa dalam bidang tu dia akan faham. Jadi berkenaan dengan yang tadi tu, dia memukul seorang dikaitkan dengan uh, keturunan tadi tu, wali dia. Apa keturunan tok nenek dia yang bertaraf wali yang boleh keluar masuk. Jadi saya berbahas dengan pasal hal tu, jadi dia orang pun dah tak boleh jawab. Kemudian yang tua ni akan masuk, dia tiba-tiba dia masuk bab bismillah. Jadi saya pun malah nak terang detail apa yang dia cuba cakap kan, tapi saya yang ringkaskan, dia bercerita tentang huruf tu lah. Ba tu apa semua. Bismillah saja. Bismillah. Okey. Huruf tu satu-satu dia urai. Bismillah. Tapi bila Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tak urai satu-satu. Ar-Rahman satu hal, Ar-Rahim satu hal. Di kulhum ajma'in semua huruf ni tadi. Tapi tadi yang ba tu kan, bismillah tu dia hurai satu-satu. Ba tu apa benda kan, titik di bawah tu kenapa. Siapa belajar kitab banyak alif ni dia akan faham lah ni huruf ni kan, kajian huruf ni lah. Sebab siapa belajar wafa dia akan faham lah ni huruf satu-satu ni kan. Jadi bila saya buat ingat lah, kenapa tiba-tiba yang tadi tu huruf demi huruf, tapi bila sampai Ar-Rahman Ar-Rahim tak ada. Kemudian dia cakap tentang kita muncul di dunia ni sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ni lah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi macam awal tu saya malah nak cakap lah kan, apa benda Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab dia kata mak kau suka dengan yang kau, Rahman Rahim berjumpa dapat kau. Jadi saya bangkah lah. Saya kata kat dia, kalau rogol mengandung tak? Dia dah terkedu. Tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim pun kalau rogol. Kan, suka tak suka. Anak rogol bapa rogol anak, macam mana? Ar-Rahman Ar-Rahim ke? Tu dia muka dah berubah. Okey. Lepas tu saya tanya lagi. Dia lagi dah hati dah panas. Ni tasawuf ni, Tok Guru. Tok Guru hati panas. Ingatkan dah tarak wali dah tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia punya sembang kalau tuan dengar, hui, ni macam orang ni lah ni. Ni. Ayat ni. Macam wali ni kalau dia cerita ni, soalan-soalan ni boleh kutub ni. Macam saya kat ni. Ni. Ramai anggap dia wali ni. Ni. Apa yang dia keluar daripada mulut ni kan? Dahsyat tak? Ni standard wali kan? Dia boleh jawab apa saja. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia dah hilang sabar. Dia nak hentam saya lagi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Tadi kan saya cakap tadi huruf yang depan tadi tu dah hilang dah. Tapi tadi satu huruf sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, dia keluar jema'in dah tak ada dah satu huruf lagi dah. Last sekali soalan tak lahir saya. Adam ni pakai bismillah ke tidak? Nabi Adam ni wujud dia sebab bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim tak? Sebab dia kata pertemuan Ar-Rahman Ar-Rahim ni, Rahim perempuan, Ar-Rahman tu lelaki. Jadi lahirlah kita atas kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, buat masa ni itu je lah saya nak sembang sedikit pengalaman saya berdepan dengan orang-orang yang begini. Jadi kalau
ada tersalah kata, terguris hati, saya mohon maaf. Mungkin saya terlanjur kata sengaja dan tak sengaja. Baiklah tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.